Sebelum saya mulakan cerita, tolong saya untuk subscribe channel ni dan aktifkan notification supaya tidak terlepas dengan video yang seterusnya. Selepas Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, ramai menyangka riwayat Empayar Melayu sudah tamat. Tetapi, dari runtuhan itulah lahir sebuah kuasa baru, Kesultanan Johor Lama. Selama lebih 300 tahun, ia bangkit, bertahan, berperang, dan akhirnya berpecah kerana permainan kuasa besar dunia. Sultan Mahmud Shah, Sultan terakhir Melaka, melarikan diri ke Pahang, kemudian ke Bintan. Dari sana baginda melancarkan serangan gerilya ke atas Portugis. Namun selepas kubu Bintan dimusnahkan pada 1526, baginda berundur ke Kampar dan mangkat pada 1528. Anak kandanya, Sultan Alauddin Riayat Shah II, meneruskan warisan. Baginda mendirikan pusat pemerintahan di tebing Sungai Johor, sekaligus menubuhkan Kesultanan Johor Lama. Johor dilihat sebagai pewaris sah Melaka, sebuah simbol bahawa orang Melayu belum hilang maruahnya. Pada puncak kekuasaannya, Johor menguasai Johor, Pahang, Terengganu, Singapura, Melaka sebahagian Negeri Sembilan, serta pulau-pulau strategik di Riau, Lingga, hingga ke Sumatera. Johor bukan sekadar negeri, tetapi sebuah empayar maritim yang menjadi penghubung perdagangan antara bangsa. Namun kuasa Johor sentiasa diuji oleh tiga musuh besar, Portugis di Melaka, Aceh di utara Sumatera, dan kemudian Belanda. Abad ke-16 menyaksikan Johor, Aceh dan Portugis bersaing untuk menguasai Selat Melaka. Aceh muncul kuat di bawah Sultan Iskandar Muda, menyerang Johor berulang kali. Johor yang tersepit kadangkala berdamai dengan Portugis, kadangkala menentangnya. Namun titik perubahan datang pada tahun 1641. Johor bekerja sama dengan Belanda, lalu berjaya menawan Melaka daripada Portugis. Sejak itu, Portugis tidak lagi berkuasa di rantau ini, dan Johor muncul sebagai pemain utama. Selepas Aceh lemah, muncul pula pesaing baru, Jambi di Sumatera. Pada awalnya, Johor dan Jambi cuba bersekutu melalui perkahwinan diraja, tetapi perjanjian itu gagal. Peperangan tercetus pada 1666, berlarutan lebih 10 tahun. Kota Batu Sawar, pusat Johor ketika itu, dibakar. Sultan Abdul Jalil Shah III melarikan diri ke Pahang dan mangkat di sana. Walaupun Johor akhirnya menang dengan bantuan Bugis, harga yang dibayar mahal. Orang Bugis enggan pulang, malah mula mencampuri politik Johor. Pada abad ke-18, kuasa sebenar Johor bukan lagi di tangan Sultan, tetapi di tangan pembesar Bugis yang memegang jawatan yang di Pertuan Muda Riau. Perkahwinan campur dengan kerabat Johor mengukuhkan kedudukan mereka. Di masa yang sama, Minangkabau memperkenalkan watak raja kecil dari Siak yang mendakwa dirinya putra Sultan Mahmud Shah II. Beliau merampas takhta seketika sebelum ditumbangkan oleh Raja Sulaiman dengan bantuan 5 bersaudara Bugis. Dari situ, pengaruh Bugis semakin mendalam, menjadikan Johor sebagai kerajaan yang berpecah kuasa. Walaupun politiknya bergolak, Johor masih bersinar sebagai pusat perdagangan. Riau berkembang sebagai pelabuhan antarabangsa, menggantikan Melaka. Pedagang dari Cina, Siam, Kemboja, hingga Arab datang berniaga. Riau juga menjadi pusat ilmu Islam, menarik ulama dari India dan Timur Tengah. Namun kestabilan itu hanya sementara. Kuasa asing dari Eropah mula memandang lebih jauh. Pada 1819, Sir Stamford Raffles mendarat di Singapura. Beliau bersekongkol dengan Temenggung Abdul Rahman, lalu mengangkat Tengku Hussein sebagai Sultan Johor. Walaupun hakikatnya, Sultan sebenar ialah Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah di Lingga. Dari situlah Singapura jatuh ke tangan British. Belanda pula berang dengan langkah Inggris. Lalu kedua-duanya menandatangani perjanjian Inggris-Belanda 1824. Hasilnya, dunia Melayu dibelah dua. Semenanjung tanah Melayu menjadi jajahan Inggris. Kepulauan Riau Lingga menjadi jajahan Belanda. Sultan Johor tidak pun dipanggil untuk berbincang. Nasib empayar Melayu ditentukan oleh kuasa asing di meja rundingan Eropah. Titik noktah Kesultanan Johor Lama. Pada tahun 1830, perjanjian itu dikuatkuasakan sepenuhnya. Johor dan Pahang menjadi negeri bebas, tetapi akhirnya jatuh ke tangan Temenggung dan Bendahara.
Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah hanya berkuasa di Riau Lingga. Maka tamatlah riwayat Kesultanan Johor Lama yang pernah berdiri megah selama lebih 3 abad. Dari serpihannya, lahir Kesultanan Johor moden dan Kesultanan Pahang moden. Kisah Johor Lama ialah kisah kebangkitan selepas kejatuhan, kisah persaingan kuasa serantau, dan akhirnya kisah bagaimana kuasa luar memecahkan dunia Melayu. Dari Melaka ke Johor, dari Batu Sawar ke Riau, dari keagungan hingga perpecahan, sejarah ini mengajar kita satu perkara penting, bahawa kekuatan Melayu bukan sekadar terletak pada kuasa politik, tetapi pada kemampuan untuk bangkit semula walau berulang kali dijatuhkan.